Cek TV KPM. Baik, terus kita bersama dalam Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran perniagaan. Dan hari ini kita nak mengetahui tentang fungsian pengagihan bersama dengan Cikgu Nurlina. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian fungsian pengagihan. Maksudnya tadi kita dah keluarkan tudung. Sekarang bagaimana kita nak agihkan supaya semua orang tahu yang kita menjual tudung. Okey, baiklah, kita tengok definisi bahagian fungsian. Boleh tak kamu beritahu kat cikgu apa maksud yang kamu faham mengenai pengagihan ini? Josie, boleh bantu cikgu, Josie? Barang atau perkhidmatan dapat diagihkan oleh perniagaan dapat diterima oleh pengguna ikut tempat dan masa. Okey, bila sebut agih maksudnya kita mengagihkan kan? Okey, jadi kita tengok kat sini, barang atau perkhidmatan yang diagihkan oleh perniagaan dapat diterima. Maksudnya barang yang kita jual tu dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang telah ditetapkan serta berada dalam keadaan baik. Okey, seterusnya kita tengok tujuan fungsian pengagihan. Kenapa bahagian ini wujud? Kenapa bahagian ini wujud? Untuk apa? Okey, siapa yang nak bantu cikgu jawab? Faizul. Boleh bantu cikgu Faizul? Boleh. Tujuannya untuk memastikan setiap barang yang dikeluarkan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang betul. Okey, terima kasih Faizul. Okey, lagi Faizul nak cakap apa-apa lagi Faizul? Nak tambah lagi tak? Boleh, ada lagi. Ada lagi? Okey, teruskan Faizul. Yang kedua, untuk memastikan pemilihan setiap saluran agihan perlu bersesuaian dengan jenis barang yang hendak dipasarkan. Okey, kemudian yang ketiga, cikgu nak minta Jenny. Jenny dah menunggu dah tu nak beri jawapan. Silakan Jenny. Jawapan saya tak jauh daripada Faizul. Tak jauh. Tujuan pengagihan adalah untuk memastikan barang dikeluarkan dan diterima oleh pengguna mengikut masa dan tempat yang betul. Okey, terima kasih Faizul dan Jenny. Okey, kita tengok tujuan dia. Yang pertama, untuk memastikan setiap barang yang dikeluarkan dapat diterima mengikut tempat dan masa yang betul. Kemudian yang kedua, memastikan pemilihan setiap saluran agihan. Okey, pemilihan setiap saluran agihan. Kita ada banyak saluran agihan. Jadi barang yang kita keluarkan tu, kita perlu pilih saluran agihan mana yang sesuai dengan barang dan perkhidmatan yang kita keluarkan supaya barang yang diterima oleh pelanggan itu ataupun pengguna itu berada dalam kualiti yang sangat baik. Dan yang ketiga, pengangkutan yang digunakan juga bersesuaian dengan barang yang hendak diagihkan. Contohnya, kalau katakanlah kamu adalah seorang usahawan ikan segar dan seorang lagi usahawan tudung, beza tak pengangkutan yang perlu digunakan? Beza tak Jenny? Ke cikgu boleh guna kenderaan yang sama juga? Berbeza. Berbeza. Okey, terima kasih. Seterusnya kita tengok peranan. Apakah peranan fungsian pengagihan ini? Irfan dah nampak muka Irfan excited tu nak bagi jawapan. Boleh bantu cikgu Irfan? Boleh cikgu. Okey, silakan Irfan. Peranan fungsian pengagihan adalah memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabelkan sebelum dihantar pada waktu yang tepat. Okey, Josie boleh bantu cikgu Josie untuk peranan yang seterusnya? Terlibat dalam aktiviti pengumpulan, pengangkutan dan pengedaran barang. Okey, terima kasih Irfan dan Josie. Okey, jom kita tengok yang pertama tadi, memastikan barang disimpan dengan baik. Kita dah hasilkan barang dekat pengeluaran tadi, jadi kita kena simpan dengan baik dan labelkan sebelum kita hantar. Sebab bukan semua barang bila kita buat, kita terus jual. Kadang-kadang kita perlu simpan dulu dalam gudang ataupun dalam stok sebelum kita pasarkan. Okey, yang kedua, memeriksa semua barang yang ditempah dan bertindak jika terdapat perbezaan ataupun kesilapan. Kenapa kita perlu buat ni? Supaya pelanggan kita dapat barang yang berkualiti.
Ketiga, selesaikan masalah proses pengagihan, melengkapkan dokumen penghantaran, kemudian menyediakan jadual pergerakan kenderaan, sebab barang yang kita buat ni kita nak hantar di katakanlah satu Malaysia. Jadi hari ni bukan saja kita hantar ke Negeri Sembilan, mungkin juga hari ni kita nak hantar ke Perlis, lepas tu kita nak hantar ke Johor. Banyak kita nak hantar, jadi kita perlu sediakan jadual supaya kesemua negeri tersebut dapat menikmati barang kita tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah proses pengagihan. Okey, sekarang ni kita dah belajar peranan, kita dah tahu apa itu maksud dia, dan sekarang ni kita tengok pula saluran agihan. Maksudnya barang yang kita hasilkan tu, bagaimana cara kita nak pasarkan dia? Menggunakan saluran agihan yang mana? Okey, anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan yang berada di rumah, kita ada 4 saluran agihan. Kita belajar satu persatu. Yang pertama, saluran yang pertama ialah daripada pengilang terus pergi ke pengguna. Maksudnya daripada kilang, dia hasilkan barang, terus pengguna dapat menikmatinya. Okey, kita tengok. Dikenali saluran pemasaran langsung. Maksudnya pengeluar memasarkan barang secara terus kepada pengguna akhir. Saluran ini dia tidak melibatkan orang tengah. Okey, antara barang dan perkhidmatan yang menggunakan saluran ini ialah barang yang tak tahan lama, seperti barang pertanian. Yang macam cikgu bagi tahu tadi kan, seperti sayur, yang tu adalah bahan-bahan yang tak tahan lama, yang cepat rosak. Kemudian barang yang bernilai tinggi, maksudnya barang yang mahal, yang eksklusif. Kemudian barang tempahan khas dan perkhidmatan profesional seperti khidmat doktor dan guaman. Okey, cikgu nak tanyalah anak murid cikgu, agak-agak selain daripada contoh yang cikgu berikan dekat sini, apakah contoh lain yang digunakan dalam perniagaan di luar sana untuk saluran agihan yang pertama? Daripada pengeluar ataupun daripada pengilang terus kepada pengguna. Cuba bagi cikgu contoh. Siapa yang nak bantu cikgu? Josie ya. Silakan Josie. Josie ada jawapan? Josie perlukan talian hayat? Okey, Jenny, sila bantu Jenny. Contoh perkhidmatan profesional seperti doktor. Perkhidmatan profesional seperti doktor. Okey, cikgu dah nyatakan di sini. Okey, terima kasih. Okey, Irfan nak bantu Irfan? Irfan nak bagi lagi jawapan yang lain Irfan? Tak ada. Faizul? Faizul nak bagi jawapan lagi Faizul? Tak ada dah. Ini je. Ini je. Betul. Dah mau tamat Okey, ya, silakan. Silakan Jenny. Sesuatu yang bernilai tinggi seperti kereta. Kenderaan. Yakin Jenny? Betul. Faizul nak bantu Faizul? Tak. Okey, Jenny, terima kasih di atas jawapan. Sesuatu yang bernilai seperti kenderaan, kereta. Tapi kan Jenny, kamu ni memang advance lah Jenny. Kita baru belajar saluran pertama, kamu dah pergi ke saluran yang seterusnya dah Jenny. Okey Jenny, terima kasih semua. Tak apa, kita tengok yang saluran Jenny cakap tadi tu sebenarnya terletak di mana. Bukan di sini, tapi jom kita tengok. Okey, next kita tengok saluran kedua. Saluran kedua ni daripada pengilang, peruncit, kemudian kepada pengguna. Maksudnya dekat kilang dulu dia proses bahan, lepas tu dihantar dekat peruncit, kemudian barulah kita pengguna akhir dapat menikmatinya. Okey, jenis barang yang sesuai diagihkan menggunakan saluran ini ialah barang yang memerlukan khidmat nasihat pakar dan barang tahan lama. Okey, saluran agihan ini wujud apabila peruncit membeli secara besar-besaran dan terus daripada pengeluar. Contohnya ialah, kalau tengok contoh yang cikgu bagi dekat sini, barang kosmetik, tayar, alat elektrik dan pakaian. Ada tak contoh lain selain daripada yang cikgu dah berikan ini? Okey, dia daripada pengilang, kemudian peruncit, lepas tu pergi ke pengeluar. Kitalah pakai. Okey, apakah contoh? Kat sini keyword dia adalah peruncit.
barang yang memerlukan nasihat pakat dan tahan lama. Kat sini pun dia dah bagi tahu ni, peruncit membeli secara besar-besaran. Okey, apa dia lagi? Ada banyak tahu barang-barang yang dekat saluran agihan di sini. Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Faizul, boleh bagi jawapan? Seperti minuman bertin, cikgu. Okey, betul. Jawapan yang paling mudah dan dekat. Ni mesti ada air tin dekat situ ya. Okey, terima kasih Faizul. Ya, betul. Makanan, minuman ya. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi ke saluran yang ketiga, iaitu pengilang. Pergi ke pemborong, peruncit dan pengguna. Yang ini dia jauh sikit perjalanan dia. Okey, jauh sikit perjalanan dia. Kita tengok. Okey, pemborong berperanan membeli barang daripada pengeluar secara pukal dan pecah pukal dalam kuantiti kecil untuk dijual kepada peruncit. Apa maksud pukal? Pukal ni beli secara banyak dan pecah pukal ni maksud dia lepas dia dah beli banyak tu, dia bungkus balik kecil-kecil. Kecilkan dia semula. Dalam kuantiti kecil untuk dijual kepada peruncit. Kemudian peruncit akan menjual barang kepada pengguna mengikut permintaan. Dia jual dia ikut permintaan pengguna sahaja. Dan jenis ni sesuai digunakan dalam saluran agihan ini ialah barang keperluan harian. Barang yang diagihkan melalui saluran agihan ini ialah barang keperluan harian seperti gula, beras dan barang dapur. Yang biasanya kita boleh dapatkan barang-barang ni di supermarket. Okey, baiklah. Dan kita tengok saluran yang terakhir. Inilah saluran yang terakhir. Kita tengok apa dia. Melibatkan ejen dan peruncit sebagai pengantara. Dia ada ejen dekat sini. Okey, pengeluar akan melantik ejen untuk memasarkan dan mengedarkan barangnya kepada peruncit. Pengeluar akan membekalkan barangnya kepada ejen untuk diagihkan kepada peruncit. Peruncit pula akan menjual barang yang diperolehi daripada ejen kepada pengguna dan jenis barang ini sesuai untuk pakaian yang berjenama, buku dan juga majalah. Okey, setakat ni macam mana anak murid cikgu yang berada di dalam talian? Okey, Faizul? Okey, Alhamdulillah. Kemudian seterusnya kita ini antara 4 saluran agihan. Okey, cikgu sebenarnya nak tanya tau. Yang saluran agihan yang pertama tadi tu. Masih ingat lagi tak? Daripada pengeluar terus kepada pengguna. Direct barang tu dan barang eksklusif. Okey, apa lagi? Tadi cikgu tanya kamu tapi kamu tak bagi jawapan, cikgu simpan dulu. Okey, cikgu nak tanya. Apa dia yang kita boleh gunakan di situ? Apa barang yang kamu boleh dapatkan untuk saluran agihan yang pertama? Okey, cikgu bagi tahu insurans. Sebab barang tu kan dia mahal kan, dia perlukan seorang demi seorang untuk menerangkan tentang produk tersebut. Okey, ini dia 4 saluran agihan. Cikgu harap kamu betul-betul faham, kamu betul-betul terang dan jelas dengan penerangan cikgu. Okey, tunjukkan ibu jari anda sekiranya anda faham dan cikgu yakin dekat rumah juga faham. Okey, bagus. Baik, itu dia tadi antara 4 saluran yang diterangkan oleh Cikgu Nurlina berkaitan dengan pengagihan. Kita nak berehat sekejap, kembali semula bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM.